kamu pernah buat benda ini. Kamu jangan ingat kami buat seperti kamu buat. Kamu silap, wahai Muhyiddin. Ini jawapan Saifuddin Nasution. Kita akan proses, dia kata, ikut syarat antara ke RUS. RUS akan siasat, akan teliti permohonan kamu. Kalau tidak ada masalah, okey. Saifuddin kata, saya tidak akan campur tangan. Serahkan pada RUS. Tapi mereka belum hantar pun lagi ke RUS. Mereka dah kata, oh, ini akan dicampur tangan oleh Menteri Dalam Negeri. Sebab apa? Sebab mereka pernah buat, saudara. Mereka pernah buat campur tangan politik di dalam RUS. Jadi mereka pernah buat perkara itu, maka mereka anggap orang lain akan buat macam dia. Dia ingat dia pengkhianat, orang lain akan khianat macam dia. Dia ingat dia bodoh, orang lain akan bodoh macam dia. Dia silap besar. Dia silap besar. Mengakulah bahawa kamu sebenarnya tidak boleh menguruskan parti dengan baik. Sepatutnya ada ahli bersatu dah jatuhkan Muhyiddin ini. Sebab dia bukanlah pemimpin yang baik untuk parti bersatu. Sebab pemimpin parti bersatu perlukan pemimpin yang bijak dalam politik. Kalau itu pun dia tak boleh nak urus. Parti lain dah lama dah memperkenalkan undang-undang untuk memperkuatkan ahli parlimen masing-masing. Wakil rakyat masing-masing. Tetapi bersatu tak buat. Sebab apa? Sebab dia confident lepas PRU15 dia bentuk kerajaan. Sebab dia yakin dia akan bentuk kerajaan. Tak perlu pindah lah undang-undang. Kita jadi kerajaan nanti kita belilah, kita ugutlah. Kita pernah buat dulu kan, dia kata. Kita boleh beli orang. Duit ada. Duit ada. Sebab itu dia confident. Sebab itu dia tak buat apa-apa pindaan dalam parti dia. Scheme of thing. Dia harapkan macam itu. Tapi Allah tak beri dia jadi kerajaan, saudara. Allah masih sayangkan negara kita ini. Allah masih sayangkan kita rakyat Malaysia. Allah tak izinkan lagi pemimpin yang hari jadi Perdana Menteri, sakau menyakau, minyak masak pun dia sakau. Kontrak projek bagi kat menantu sampai hari ni menantu pun tak nak balik kat Malaysia. Seperti mana Jolo nak cari kat luar negara. Tak jumpa sampai sekarang ini. Menantu bekas Perdana Menteri pun orang tak jumpa sekarang, saudara. Level Jolo dengan dia sama aja. Pengkhianat kepada negara. Kalau betul tak merompak, kalau betul tak menyamun, balik ni nak puasa ni. Nak puasa, bagi tahu dengan menantu Muhyiddin. Nak puasa ni balik ke Malaysia. Apakah kamu nak berpuasa, nak berhari raya di luar negara? Tak rindukah kamu kepada keluarga kamu di Malaysia? Tak rindukah kamu kepada pak mentua kamu, Jen Cirit itu? Dengan saudara mara yang lain. Kenapa takut nak balik? Bukan sekat menantu, dengan peguam-peguam dia pun tak nak balik. Sebab apa tak nak balik, saudara? Sebab ada perkara yang dia amat bimbang kalau dia balik ke Malaysia. Hanya perompak dan penyamun saja yang takut untuk berdepan dengan undang-undang dan tindakan. Dia takut sebab apa? Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalau Tun pun, yang berjawatan Tun pun diseret ke mahkamah, kalau setakat menantu Muhyiddin, apa jawatan dia? Ingat Anwar heran. Kamu menantu kena bekas Perdana Menteri. Ingat Anwar heran. Kalau Tun pun diseret, anak Mahathir dia seret, kalau menantu Muhyiddin ni, kalau kamu menyakau, sebab itu dia takut balik. Sebab itu dia takut, saudara. Kalau dia tidak menakau, kalau dia tak buat sesuatu kesalahan, dia takut apa? Berapa ramai sekarang ni dalam penjara yang tak bersalah, yang Anwar tersumbat penjara? Tak ada. Muhyiddin sendiri ambil keterangan, bebas keluar. Daim beri keterangan, bebas keluar. Tak ada masalah. Ini bukan zaman Mahathir, ini bukan zaman Maha Fir'aun, ini bukan zaman Maha Zalim. Ini zaman Madani. Bukan Maha Fir'aun, bukan Maha Zalim. Zaman Madani. Thank you. Cik Selban pula. Sebab itu dia tak nak balik. Saya tahu betapa tertekannya menantu di luar negara, saudara. Mau tak tekan. Duduk negara orang, menumpang negara, sampai bila nak tumpang negara orang.
Kalau ada harta-harta ismit di luar negara, sampai bila harta itu boleh bertahan? Kalau duduk lama di sana, lama pakai duit, nak bekerja ke sana tak boleh. Sebab kamu datang ke sana bukan warga negara sana. Ya. Sampai bila kamu nak korek duit harta-harta di luar negara tu, sampai bila boleh bertahan? Kerana sampai bila kamu tak nak jumpa keluarga-keluarga di Malaysia? Memang akan tekanan, saudara. Cuma mereka mengharapkan itu hari, ya, mereka boleh bertahan kalau negara. Thank you. Mereka mengharapkan itu hari kerajaan ini jatuh melalui langkah Dubai. Sebab itu dia lari luar negara dulu. Dia cirit kata, mu duduk luar dulu. Kami di Malaysia ni akan usahakan. Kita akan tumbangkan kerajaan Anwar ni. Kami akan usahakan, kita pakat dengan Lebih Hadi. Kami pakat dengan Atuk Saka. Sebab dia ada kepakaran buat jahat. Kita pakat dengan dia. Kita akan bincang-bincang macam mana. Supaya kita jatuhkan kerajaan Anwar. Kau duduk luar negara dulu. Relax dulu. Duit bapak masukkan. Jangan gaduh. Duduk luar. Tumbang kerajaan, balik. Sebab itu dia pergi luar. Tapi hari ini, ya, harapan mereka untuk melihat kerajaan ini tumbang jauh sekali, saudara. Kita yakin di atas keikhlasan, kejujuran PMX, ya, menjadi Perdana Menteri negara kita yang telah bertindak dengan begitu adil kepada seluruh rakyat Malaysia, yang tak nak berbebankan rakyat Malaysia. Dia sanggup, dia hina siang malam, dia difitnah, asalkan rakyat Malaysia dapat dijaga dengan baik. Dengan keikhlasan itu, Tuhan memelihara. Kita doakan hari-hari supaya Tuhan memberi kekuatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim memelihara kerajaan ini supaya paling tidak satu penggal. Kita nak tunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa di negara kita ini masih ada pemimpin Melayu Islam yang boleh menjadi Perdana Menteri tanpa melakukan rasuah. Kita nak buktikan kepada kaum lain, nak buktikan kepada negara-negara luar, nak buktikan kepada negara Arab, nak buktikan kepada semua kaum dan agama bahawa di Malaysia ni masih ada lagi manusia yang berbangsa Melayu, yang beragama Islam, dia boleh memimpin negara ini tanpa mengamalkan rasuah. Selama ini kita tak pernah jumpa orang seperti ini memimpin negara kita. Dan hari ini dia tampil sebagai pemimpin, saudara. Maka kita harapkan kitalah yang menjadi orang yang dibenteng kepada pemimpin ini. Sebab kita sama-sama akan bangga nanti negara kita disebut di luar negara sana sebagai satu-satunya sebuah negara Islam yang mempunyai pemimpin yang bermaruah, pemimpin yang tidak boleh dijual beli, dan pemimpin yang tidak takut sebarang urutan dan tekanan negara-negara barat. Kita tak nak pemimpin yang hipokrit, yang hanya bercakap anti barat. Jadi Perdana Menteri yang bercakap depan rakyat, kami ini anti Israel, kami ini pejuang Palestin. Bercakap depan rakyat bukan main lagi. Tetapi rakyat tak tahu. Sebab tu dia bercakap itu, ya, negara kita pernah dipijak oleh orang Yahudi dan Israel. Sebab tu dia sedang bercakap itu, kapal Israel berlabuh di negara kita. Sebab tu dia sedang bercakap itu, pesawat Israel lalu atas serban Haji Hadi. Rakyat tak tahu, saudara. Sebab itu kita nak bagi tahu. Ya. Pemimpin sebelum ini hanya bercakap, berkokok, menipu rakyat. Hipokrit. Tapi apa yang Anwar lakukan, apa yang disebut, itu yang dia buat. Kalau dia kata dia benci dengan Israel, kalau dia kata dia musuh utama dia adalah Israel, dia haramkan kapal Israel jejak di bumi Malaysia. Dia haramkan pesawat Israel lalu di bumi Malaysia. Ini yang dia buat. Dia bukan hanya bercakap saja, saudara. Ini yang dia buat. Dia berunding dengan Presiden Mesir untuk memberikan pengutamaan laluan khas, pengutamaan kepada bantuan-bantuan daripada Malaysia sampai ke Gaza. Ini yang dilakukan. Bukan hanya bercakap. Yang puak-puak ini guna tunggang atas nama Palestin, kumpul duit derma Palestin, beli apa? Jongkong. Beli apa? Hotel. Beli apa? Gangguan sikit. Ni macam nak kena ban ni.
Macam-macam lah TikTok ni. Ini pun Mahyudin kata TikTok menyelebihi kerajaan. Saya berkali ganggu dah ni. Sampai keluar notis ni. Ha? Takkanlah saya pakai macam ni pun dia kata saya Taliban kot. Ha. Jadi isu kebebasan media saya dah jawab. Zaman Muhyiddin, saya nak beritahu saudara-saudara yang ada kat sini, zaman Muhyiddin dia pernah membatalkan permit Al Jazeera hanya kerana Al Jazeera melaporkan tentang penderitaan rakyat Malaysia sewaktu dia Covid. Dia haramkan, dia dihalau wartawan Al Jazeera. Hari ini tidak ada satu wartawan luar negara pun yang kita halau. Bahkan wartawan akhbar kita pun yang kadang buat tajuk pun tak betul. Bila tegur baru delete, tegur baru minta maaf pun kita masih benarkan beroperasi. Harakah masih beroperasi dengan bebas. Cetaklah banyak mana pun sampai kamu tak bayar hutang kilang percetakan pun kau punya pasal lah. Ini kebiasaan di zaman Madani. Hari ini Muhyiddin nak cakap tentang kebiasaan media. Tentang yang dia menuduh 7 orang, 6 ahli parlimen, 1 adun sebagai pengkhianat. Juga saya telah jawab tadi bahawa pengkhianat paling besar adalah kamu. Kamulah guru pengkhianatan dan tak pelik kalau anak murid dah ikut style kamu sekarang ni. Ya. Kadang-kadang benda yang kamu tak fikir berlaku. Sebab apa? Ketentuan Allah SWT. Kita pun sendiri tak terfikir, saudara. Pada kita dah habis pilihan raya, habislah. Kita pun tak ada. Tak ada kita nak berusaha nak cari-cari sokongan SD, tak ada. Anwar terus buat kerja. Sebab apa? Kita nak, tak ada keperluan pun. Kita nak kempen mereka masuk, nak tarik mereka masuk. Sebab kita dah ada 140 lebih majoriti. Tak ada keperluan pun. Kita tak kempen nak tarik, tak ada sibuk nak kutip SD, tak ada. Tiba-tiba dia mari nak nyatakan sokongan kepada PMBank. Takkan kita nak halau? Dia bukan keluar parti, dia bukan masuk parti kita. Cuma dia kata kami sokong kerajaan perpaduan. Takkan kita nak halau? Kita terima yang panas kamu. Kenapa kamu panas? Sebab menunjukkan bahawa lagi banyak kamu menghentam kerajaan perpaduan, lagi ramai ahli parlimen kamu menarik sokongan kepada presiden partinya sendiri. Kalau betul Parti Bersatu itu ada maruah, kita cabar Parti Bersatu, pecat 6 orang ini. Bukan kesalahan kecil-kecil, saudara. Bukan kesalahan tak datang mesyuarat. Kesalahan dia adalah menyokong kerajaan perpaduan, menyokong Perdana Menteri yang menjadi musuh utama pada parti dia. Ini bukan kesalahan kecil, ini kesalahan besar. Kenapa kamu tidak pecat wahai Muhyiddin? Mana telur kamu? Mana keberanian kamu? Kamu tak pecat? Ramai ahli Bersatu tak tahu. Kita yang bukan Bersatu, kita tahu sebab apa tak pecat. Kamu ahli Bersatu tak tahu sebab apa Muhyiddin tak pecat. Sepatutnya dalam kongres khas kamu, mesyuarat Bersatu baru ini, bawalah usul supaya mendesak Presiden memecat 6 orang ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada PMBank. Bawa usul, berani? Takkan berani, saudara. Sebab apa tak berani? Sebab kalau dipecat 7 orang ini, ya, yang pertama Bersatu akan hilang 7 kerusi. Ya. 6 orang ni, termasuk 7 lah, 1 adun. Mereka akan hilang 7 kerusi. 6 kerusi parlimen, 1 kerusi adun. Bersatu akan hilang. Yang kedua, bila pecat je 6 orang 7 orang ini, tidak perlu diadakan pilihan raya pun. Mereka menjadi ahli parlimen ataupun adun bebas. Bila dipecat saja, mereka jadi ahli parlimen ataupun adun bebas. Bila mereka menjadi ahli parlimen dan adun bebas, mereka waktu itu berhak memilih mana-mana parti politik yang dia nak sertai tanpa perlu mengosongkan kerusi. Sebab itulah dia tak nak pecat, saudara. Dia berbeza daripada ahli parlimen itu keluar parti. Kalau 6 orang ini keluar parti, ataupun seorang adun ni yang apa ni, Selat Kelang tu kan, kalau dia keluar parti, mengisytiharkan dia keluar parti, maka automatik dia kena kosongkan kerusi dia. Kena buat pilihan kecil kalau dia sendiri keluar. Tetapi kalau parti pecat dia, tak kira apa alasan sekalipun, parti pecat dia tidak perlu kosongkan kerusi. Bahkan dia akan kekal menjadi ahli parlimen ataupun adun bebas.
Kemudian dia boleh pilih mana-mana parti yang lain. Sebab dia dah berstatus bebas. Dia telah diceraikan. Dia dah jadi janda. Maka dia boleh kahwin dengan siapa yang dia nak. Sekarang ni Muhyiddin buat apa? Cerai pun tidak. Ya, ibarat gantung tidak bertali. Ya, gantung tidak bertali. Sebab itu dia nak buat apa? Dia nak pindah perlembagaan sekarang ini. Apakah dia akan terpakai kepada yang telah pun keluar, yang telah pun memberikan sokongan PMX? Itu mahkamah akan tafsirkan. Sebab dia memberikan sokongan pada PMX sebelum pindahan ini dibuat. Apakah dia terpakai atau tidak? Biar mahkamah yang akan tentukan. Ya. Bagi kita saudara, tidak memberi kesan. Kalau dia adakan pilihan raya sekalipun, katalah atas perintah mahkamah, ya, diadakan pilihan raya di 6 negeri, kita akan lawan saudara. Menang kalah tidak memberi kesan kepada kita. Sebab dah sememangnya kerusi itu milik mereka. Kalau menang, bonus bagi kita. Bonus bagi kita. Kalau kita kalah, tidak memberi kesan apa-apa, memang kerusi mereka pun. Ya? Jadi tidak ada masalah. Kita boleh bertempur. Ya? Kita parti anak jantan. Kita nak berlawan di gelanggang. Kita bukan jenis curi-curi orang. Kita bukan jenis parti yang beli pelacur-pelacur politik. Kita bukan macam itu. Kalau kita nak kerusi, kita bertempur di gelanggang. Kalah menang lain cerita. Kita berlawan di gelanggang politik. Bukan macam Din Cirit. Nak jadi Perdana Menteri, ya, tak mau cara demokrasi. Nak jadi Perdana Menteri, nak beli ahli parlimen. Nak jadi Perdana Menteri, nak curi ahli parlimen dari parti lain. Tak gentleman. Tak mau terima hakikat kamu hanya ada 74 kerusi. Nak curi juga 10 orang daripada Barisan Nasional. Tapi bagi kami, terutamanya Perkhidmatan Harapan, kalau 7 kerusi itu disediakan mahkamah, perlu diadakan pilihan raya, kita akan hadapi pilihan raya itu. Kita akan bertempur di gelanggang sebagai anak jantan. Kita tak akan beli mana-mana ahli parlimen. Menang, bonus bagi kami. Kalah, status quo. Memang kerusi kamu pun. Tidak ada masalah. Kerajaan tetap kerajaan perpaduan. Itu dia. Itu yang buat Muhyiddin pening sekarang ni saudara. Semua plan yang dia buat, semua tak menjadi. Langkah Dubai tak menjadi. Macam-macam langkah tak jadi saudara. Langkah demi langkah, semuanya gagal. Okey, yang terakhir. Sebelum saya nak bagi ruang kepada kawan-kawan, kalau ada kawan-kawan nak masuk lah. Tadi ada kawan nak masuk tadi ni. Yang terakhir saya sentuh pasal keputusan kabinet semalam, mesyuarat kabinet. Satu perkara yang bagi saya positif lah. Ya, di mana saya dapat melihat bahawa kabinet telah agak peka mendengar perbincangan kita di media sosial. Yang sebelum ini kita memperkatakan tentang begitu lemah lembut gembalainya speaker parlimen dalam menghadapi ahli parlimen yang melampau di dalam buat fitnah dan tuduhan, terutamanya terhadap PMX. Ya, yang saya rasakan tak sepatutnya speaker memberikan kemaafan, sebab dia bukan kesalahan kecil-kecil. Kalau dia tersilap angka sebut, contoh ya, dari sudut peruntukan dia sebut silap, ataupun dia menyatakan fakta-fakta tentang dasar keadaan silap, dia boleh saja tarik dan minta maaf, okey. Tetapi apabila dia menyatakan Perdana Menteri itu rasuah, menyatakan seorang perasuah bertemu dengan Agung setiap minggu, itu adalah perasuah, saya rasa ini bukan teknikal. Saya rasa ini bukan sekedapan kecil. Ini satu tuduhan yang jahat, yang hanya nak dijadikan ucapan dalam parlimen sebagai konten TikTok bagi macam-macam di luar sana yang bodoh, yang seperti anjing kurap kelaparan. Makan saja apa saja yang disampaikan dalam parlimen, walaupun bangkai, mereka akan kutip dan jadikan makanan. Ini macam-macam yang ada di luar sana. Jadi itu sebab itu kita katakan speaker kena tegas. Kita tahu dalam parlimen orang tak boleh saman dia, sebab itu dia berani. Orang tidak boleh ambil tindakan, polis pun tidak boleh ambil tindakan pada dia. Anwar pun tidak boleh saman dia sebab dia ada imuniti dalam parlimen. Sebab itu Wan Saiful Wan Jan berani cakap macam itu. Sebab dia tahu dalam parlimen ini yang berkuasa penuh adalah speaker. Dan dia tahu speaker ni lembik. Walaupun suara kasar, garau, tetapi dia lembik.
Banyak kali kita lihat dia membuktikan bahawa dia lembik yang sebenarnya. Sebab itu Wan Saiful berani. Sebab itu yang buat lakukan oleh Presiden UMNO Zahid Ahmadi selaku timbalan Perdana Menteri. Bukan senang, saudara. Kita nak tengok timbalan Perdana Menteri buat usul. Selalunya usul dilakukan oleh menteri-menteri. Selalunya usul dibawa oleh ahli parlimen atau menteri-menteri biasa. Tetapi kalau usul itu dibawa oleh timbalan Perdana Menteri, bermakna ini satu perkara yang serius. Speaker harus faham, kalau timbalan Perdana Menteri sendiri yang bawa usul, maksudnya itu isu serius. Zahid Hamidi dah bawa usul 6 bulan nak gantung Wan Saiful. Sebab Zahid kata, Anwar itu adalah Perdana Menteri, saya timbalan dia. Kalau saya timbalan dia tidak boleh buat apa-apa untuk nak melindungi Perdana Menteri daripada dizalimi, difitnah, tak guna saya jadi timbalan Perdana Menteri. Ini sifat Zahid. Sebab itu dia nak buat usul supaya digantung 6 bulan. Tetapi Speaker Parlimen, dia ahli keadilan, Presiden dia adalah PMX Anwar Ibrahim. Dia tak bertanding pilihan raya. Dia diberikan jawatan, dicadangkan oleh Anwar Ibrahim. Anwar sendiri mengusulkan dia sebagai speaker dalam parlimen. Dan dia undi, dia jadi speaker. Atas cadangan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Dia bukan ahli parlimen, tapi dia berikan tempat yang istimewa, yang berkuasa besar dalam parlimen. Supaya apa? Supaya dia dapat melaksanakan tugas dengan baik. Supaya dia boleh berlaku adil. Supaya dia boleh menyekat sebarang perkara yang melibatkan fitnah jahat. Tetapi apabila Wan Saiful mohon maaf, dengan mudah speaker terima